InsyaAllah kita boleh mula. Kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kita memperbanyakkan syukur, mempertingkatkan syukur kita, dan kita memperdalamkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul dan insya-Allah kita menghidupkan suasana ingat memperingati antara satu sama lain, dan suasana untuk kita memperbaiki diri kita, memahami lagi Islam insya-Allah. Pada pagi ini mari sama-sama kita bagaimana biasa kita tajdidkan iman kita, tajdidkan syahadah kita, dan kita sama-sama membetulkan i'tikad kita, akidah kita, iaitu kita ingin mentauhidkan Allah dalam segala perkara, dalam segala aspek. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita syukur kepada Allah diberikan keizinan, diberikan kesempatan pada pagi ini. Insya-Allah sama-sama kita mempertingkatkan dalam kehidupan kita ini satu perasaan bahawa kita memerlukan Allah. Kita memerlukan Allah, dan kita memerlukan Allah ini maknanya ialah apabila kita melakukan sesuatu, kita minta tolong dia. Sebelum kita buat apa-apa, kita minta kat dia dulu. Bismillah kita baca contohnya. Kemudian lepas tu masa tengah buat, kita rasa rendah diri. Kita rasa rendah diri sebab kita buat pun dengan izin Allah. Kita jangan rasa kita yang hebat, kita yang terror, kita boleh buat, kita melakukan satu perkara. Rendah diri, kita nak rasa Allah lah yang memberikan kepada kita kekuatan, Allah yang memberikan kepada kita peluang, Allah yang memberikan kepada kita segala yang kita mampu buat tadi. Kemudian setelah mampu kita habis pun, kita merasa perlukan Allah. Ya Allah, terimalah amal aku. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah. Jadi kita minta ampun ke Allah, kita minta Allah terima kita punya amal, kita minta Allah berkati amal kita. Kita minta Allah SWT menjadikan amal kita tu amal yang soleh di akhirat nanti. Kita minta ke Allah. Jadi dalam setiap ketika kita kena sentiasa merasa tadarruk kepada Allah. Kita merasa memerlukan Allah. Kalau kita tidak merasakan memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terputuslah hubungan kita dengan Allah sebagai hamba. Terputus. Sebab hamba ni dia amat memerlukan kepada Allah. Jadi sebab tu kita kena meningkatkan perasaan tadarruk kita kepada Allah. Bukan tawaduk sahaja. Tawaduk ni maknanya kita rendah diri. Kita rasa diri kita ni rendah berbandingan Allah. Rasa diri kita ni rendah berbandingan kehebatan Allah.
kita rasa kita banyak dosa, kita rasa kita banyak kelemahan, kita rasa kita ada banyak kehinaan, hina kita, banyak kita punya kekurangan-kekurangan di hadapan Allah. Ini tawaduk. So tawaduk ni tanda kita mendapat hidayah Allah. Orang yang tawaduk, dia dapat hidayah Allah. Maknanya orang tawaduk itu akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menghayati hidayah. Kita kata kita dapat hidayah, semua orang dapat hidayah, tapi nak menghayati hidayah itu untuk memberi kesan kepada jiwa kita. Macam kita dengar ceramah, kalau kita dengar ceramah, tazkirah dan sebagainya, kalau kita ada sifat tawaduk, maka insya-Allah tazkirah itu, ceramah itu akan memberi kesan pada hati kita. Walaupun kita dah tahu benda tu, mungkin kita dah tahu dah tapi ia akan memberi kesan. Begitu juga dengan tawaduk ini akan menyebabkan hidayah itu akan berkembang, mendapat taufik. Jadi bila kita mendapat hidayah, maka kita akan mendapat taufik untuk mengamalkan hidayah tersebut. Kita akan mendapat taufik untuk mengamalkan apa yang kita tahu yang Allah beri. Itu tawaduk. Itu lahir daripada sifat tawaduk. Kenapa? Kerana Allah menganugerahkan kepada kita, kan Allah menganugerahkan nikmat itu. Ini rahsia kenapa ada orang boleh amal, ada orang tak boleh amal. Ada orang tahu banyak tapi tak boleh amal. Tak boleh nak amal. Kenapa? Tidak ada taufik daripada Allah. Apa rahsia taufik ini? Taufik ini Allah akan beri kepada mereka yang benar-benar merendahkan dirinya kepada Allah. Jadi kalau kita rendahkan diri kepada Allah, salah satu syarat untuk kita mendapatkan taufik, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berjalan menuju pada kesempurnaan. Dan apabila kita telah mendapat hidayah dan mendapat kekuatan atau taufik, maka jangan pula kita rasa aku dah boleh bekerja, aku dah boleh beramal, aku dah ada hidayah, aku dah ada ilmu, aku dah ada macam-macam. Maka kita nak kena tadaruk kepada Allah. Dan tadaruk ni maknanya kita nak kena merasakan satu perasaan maksima di dalam diri kita. Maksima kita perlukan Allah. Inilah sifat hamba. Kalau kita ada sifat ini adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang ini, kita ni tidak beradab dengan Allah. Allah bagi tak? Allah bagi. Sebab Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Dia akan bagi, tetapi adab kita tak ada. Dan bila kita tidak beradab, maka sudah tentulah Allah tidak pilih kita untuk menjadi kekasihnya. Dia menjadi hamba biasa je lah. Hamba manusia biasa yang dapat macam orang-orang bukan Islam. Dia dapat makan, dia dapat minum, dia dapat macam-macam dia dapat. Yang bukan Islam ni Allah bagi rumah dia paling besar. Banding rumah kita, rumah dia besar lagi. Banding kereta kita, kereta dia hebat lagi. Banding harta dia banyak lagi. Tengok seorang tokek yang pukul 2 orang tu kan, yang pukul 2 orang bodyguard dia kan. Bila dia serbu dia punya harta dekat rumah 38 berapa juta. Juta, bukan juta rupiah. Juta ringgit. Emas saja berkilo-kilo emas. Jadi kalau kita tengok orang kafir ni, orang bukan Islam ni, Allah bagi harta, dia bagi rumah, dia bagi besar rumah dia. Tengok je kita hari ni nak bayar sewa pun sangkut-sangkut. Nak bayar sewa pun sangkut, nak makan pun sangkut. Orang Islam ada yang tak ada makanan langsung kan. Jadi kita tengok, kalau nak tengok Allah bagi tak orang tu, Allah bagi, tetapi bukanlah dia hamba yang Allah sayang. Allah tak sayang orang kafir. Allah cuma bagi rezekinya dengan sifatnya Ar-Rahman. Sifatnya Ar-Rahman yang maha pengasih tadi Allah bagi. Sebab Allah kasih kat dia dari sudut sebagai hamba dia. Allah sayang kat makhluknya. Tetapi tak sama macam dia sayang, dia kasih kepada orang beriman. Orang beriman, siapa orang beriman? Orang beriman bukanlah orang yang ada dalam kad nalan dia tulis Islam agamanya. Bukanlah orang yang namanya nama Islam. Orang yang beriman bukannya namanya Iman. Nurul Iman nama dia. Nurul Iman bin Nur Azman contohnya. Tak adalah Nur Azman, tak ada anak Nurul Iman, tak ada. Belum lagi. Mungkin akan ada satu hari lagi, mungkin, Allah alam. Tak tahu. Nak sebut kat sini kan Nurul Iman nama dia. Tapi iman yang dimaksudkan di sini ialah hati kita yang tunduk, yang bersih, yang mentauhidkan Allah, yang mengagungkan Allah. Itu baru iman. Apa tanda iman? Tanda iman yang pertama, kita yakin ke Allah, yakin janji Allah. Itu tanda iman. Kita tanya kat dalam diri kita,
Aku yakin tak pada Allah? Kalau aku ni masih lagi 10%, 20%, 50-50, 50% yakin ke Allah, 99%, 1% tak yakin ke Allah, maka kita belum lagi orang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah 99%, 99% lah keimanan kita. Tak sampai lagi. Kita nak kena 100% beriman pada Allah, baru jadi mukmin. Baru jadi mukmin. 100% ni maknanya kita nak yakin tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb, tidak ada ilah melainkan Allah. Dia saja yang mencipta, dia saja yang memberi rezeki, dia saja yang maha berkuasa. Itu al-iman, yakin. Jadi kita ni nak jadi orang beriman ke, nak jadi orang munafik ke, nak jadi orang fasik ke, nak jadi orang kafir ke, nak jadi orang apa? Kita pilih lah. Kalau kita jadi orang beriman, maka kita kena proses hati kita, kan, akidah kita, supaya benar-benar 100% yakin dengan Allah. Jadi orang beriman yakin dengan Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya, sebagai ilahnya. Bukan sahaja sekadar yakin sebagai Tuhan, dia yakin pada janji Allah. Allah janji tak? Allah janji. Macam-macam Allah janji pada kita. Tapi janji Allah bukan macam janji orang politik, kan? Bukan macam janji pemimpin-pemimpin hari ini, kan? Ketika nak suruh kita memilih dia janji bulan dan bintang, kan? Bila dia dah dapat jadi pemimpin, kan, tak datang-datang, kan? Kata nak bagi bulan bintang, dapat jadi pemimpin, tak datang-datang. Terus bulan pun habis, bintang pun habis. Ini tak ada kaitan dengan mana-mana parti bulan ni. Tak maaf, saya sebut bulan bintang ni janji orang. Baik, nak sebut kat sini bagaimana keadaan kita orang beriman, mesti ada sifat tadarruk. Tadarruk ni maknanya apa dia? Apa maksud tadarruk tadi? Memerlukan Allah. Hakikat tadarruk ini ialah kita nak membersihkan sikap, sifat kita yang tidak bergantung dengan Allah. Tidak bergantung dengan Allah. Sifat kita yang rasa kita punya, sifat kita yang rasa kita lah yang hebat. Itu sifat tadarruk. Sebab tu tadarruk ni lebih daripada tawaduk. Tawaduk ni dia rendah diri. Tadarruk ni maknanya dia melepaskan apa sahaja yang ada pada dia, dia letakkan pada Allah. Maknanya kalau kita boleh bercakap, cakap tu Allah izin kita bercakap. Kalau Allah tak izin, kita bisu kita kalau Allah izin. Orang yang bisu tak boleh bercakap, Allah tak izin dia bercakap. Kita melihat dia bisu, Allah tak izin dia bercakap. Kalau kita boleh berlari, kan, Allah izin kita berlari. Tengok orang patah kaki, tak boleh berlari, naik apa namanya, wheelchair, Allah tak izin dia berjalan. Allah tak izin dia berlari. Ini tadarruk ni maknanya satu perasaan bagaimana kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pandangan, pendapat, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa tidak berlaku sesuatu melainkan dengan izin Allah. Kita tak ada apa-apa. Kita ni semua merupakan, kan, asbab-asbab yang boleh jadi, boleh tak jadi. Biiznillah. Maknanya kalau kita kerja, boleh laku, boleh untung kalau Allah izin untung. Kita buat sesuatu dengan smart planning. Kita buat dengan cara yang baik, yang pengurusan yang baik sebagainya. Tiba-tiba untung 1000% untung 1000%. Tiba-tiba bulan depan kita buat benda yang sama dengan smart planning semua sekali-sekali, kan, rugi pula 1000%. Jadi sebab itu boleh dapat dengan dia, sebab juga boleh tidak dapat dengan dia. Sebab apa? Sebab apa? Kerana sebab itu hanyalah sebab daripada kita diizinkan oleh Allah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi maknanya kita nak tadarruk kepada dia. Sifat ni kita kena latih. Kita rasa, ya Allah tolong aku, ya Allah aku nak pergi kerja, tolong ya Allah, macam tu, kan? Rendah diri kat dia. Dan sifat tadarruk inilah yang akan membawa kepada kekuatan dan kemenangan. Jadi kita hari ini, kenapa umat Islam, kenapa umat Islam tidak diberikan kemenangan akhir zaman? Salah satunya kerana mereka, sama-sama dengan mereka, kan, tidak ada sifat tadarruk. Salah satunya, dia tak rasa perlukan Allah. Dia rasa
Sebab tu bila dia bagi susah, semua angkat tangan minta doa ke Allah. Bila bagi senang, lalai dan lupa. Lalai, lupa, leka kan. Tak ada duit, minta, dapat duit, guna duit buat maksiat. Itu orang Islam hari ni. Kemudian kita buruk sangka ke Allah lagi. Macam-macam. Baik, jadi kita telah pun berbincang berkenaan dengan perkara yang penting, iaitu kita kena berada dalam keadaan mempunyai adab dalam tarbiyah. Kita sambung pada hari ini, iaitu salah satu daripada perkara yang penting ialah kita kena membersihkan jiwa kita sebelum beribadah, sebelum beramal. Barulah amal itu akan jadi amal yang bersih, iaitu amal kerana Allah. Kalau kita tidak begitu, maka kita akan beramal yang akan menyebabkan kita bukan semakin dekat dengan Allah, tapi kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita bincang semalam. Jadi itulah kita lihat bagaimana kalau kita contohnya kita berzikir apa? Kita berzikir untuk jadi kaya. Berzikir kerana nak kaya. Jadi bila zikir kerana nak kaya ni, Allah bagi kaya tak? Kalau memang Allah dah tetapkan kita kaya, dia bagi kaya. Kalau Allah tak tetapkan kita ni kaya, miskin juga. Tetapi kita dekat dengan Allah tak? Kita tak dekat dengan Allah sebab zikir kita bukan kerana Allah. Hati kita tidak dibersihkan. Kita dah bincang semalam. Maka sebab itulah kesucian jiwa itu adalah satu perkara yang wajib. Membersihkan hati itu wajib. Jadi membersihkan hati itu bukan hukumnya sunat-sunat, wajib. Bukan hukumnya sunat, tetapi hukumnya wajib. Dan wajib itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang perlu kita faham. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan tengok sedikit sebanyak. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam islah untuk islah akidah ini, kita bincang masih lagi tajuk islah akidah. Apabila kita nak mengislah akidah kita, maka tidak lari hati kita adalah fokus. Hati kita fokus. Bila islah akidah, hati fokus. Dan hati itu wajib dipimpin. Wajib dipimpin untuk bersih, menjadi bersih. Hati kita wajib dipimpin untuk bersih. Dan bila hati bersih, insya-Allah seluruh hidup kita bersih. Ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasad kullu, wa idza fasadat fasadal jasad kullu, ala wahyal qalb. Pada diri manusia ada seketul daging, kalau baik-baik seluruhnya, kalau rosak-rosak seluruhnya, ala wahyal qalb, itulah hati. Dan hati ini adalah perkara yang pertama sekali yang wajib dibersihkan. Jadi sebab tu hukum membersihkan hati hukumnya wajib. Kenapa wajib? Kerana apabila kita telah bersih hati kita, insya-Allah yang lain-lain seluruh hidup kita akan bersih. Jadi sebab itulah kita kena faham. Dan antara keperluan-keperluan yang penting untuk kita membersihkan hati kita, salah satunya kita sebut tadi adalah al-yaqin. Kita kena pertingkatkan yakin. Dan antara jalan-jalan untuk membersihkan itu ialah disebut sebagai mujahadah an-nafs. Kita kena berjihad lawan nafsu kita. Kita sebut tadi, nafsu ni dia adalah perkara yang akan menghalang kita daripada kita mendapat cahaya Allah. Bila dia tebal, dia akan menghalang kita mendapat cahaya Allah. Itu nafsu. Jadi apabila kita melawan dia, maka kita akan dapat kita akan membersihkan hati. Jadi salah satu daripada perkara yang disebut sebagai membersihkan hati ini, setengah-setengah ulama disebut istilahnya takhalli. Setengah ulama sufi disebut takhalli. Ulama tarbiyah harakiyah menyebut sebagai proses mu'alajah al-uyub. Kita merawat keaiban, merawat kekurangan kita, kelemahan kita, keaiban kita, kehinaan kita. Jadi ini adalah satu proses yang amat perlu, yang perlu dilakukan bukan hanya hari ini, tetapi seterus-menerus sampai mati. Memproses, mendidik kelemahan yang ada dalam diri kita. Sebab itulah Nabi gambarkan dalam satu hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Imam Baihaqi,
Dikatakan sejahat-jahat musuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat musuh engkau ialah nafsu kamu. Nafsu engkau yang terletak di antara dua lambung. Jadi sejahat-jahat musuh ialah nafsu yang ada pada dua lambung. Maknanya nak sebut kat sini, bagaimana musuh kita nombor satu bukan Dajjal. Dajjal musuh. Dajjal ni fitnah paling besar. Paling besar fitnah ujian. Tetapi dia tidak akan ada apa kesan kalau kita telah menguasai, membersihkan hati kita. Hebat macam mana ujian dia, sakit macam mana, takut macam mana, kan, bimbang macam mana ancaman-ancaman dia, maka kita akan melihat hati yang bersih, hati yang kuat, dia akan dapat mampu melalui ujian tersebut. Macam orang nak ambil SPM. Nak ambil SPM ni, kita tak akan mampu ambil SPM kalau kita tidak benar-benar kita kata mempersiapkan diri kita dengan ilmunya dan sebagainya lah. Jadi sebab itulah nak berhadapan dengan Dajjal dan sebagainya, kita tak akan boleh berhadapan dengan Dajjal dan sebagainya, sehinggalah kita dapat benar-benar menjadikan hati kita bersih. Maka di sini sejahat-jahat musuh, sebelum cakap pasal Dajjal, sebelum cakap pasal tentera Dajjal, sebelum cakap pasal apa yang dia nak buat, kita kena tengok apa yang ada dalam diri kita. Kerana itulah yang akan menjadikan kita ni menang atau kalah. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Kita sebut pasal virus, pandemik. Maka lepas virus, ada pula ubat yang menjadi virus. Ini sensitif nak cakap ni. Tapi kita sedang dalam usaha untuk membuktikan. Ubat tapi virus, ubat tapi penyakit. Bayangkan, yang jahat ni Dajjal ni. Dia bagi satu problem. Dia pun menjangkakan reaksi daripada problem tersebut. Apa reaksi problem tu? Orang takut, orang tertunggu-tunggu, orang ternanti-nanti. Bila dah ada reaksi daripada problem yang dicetuskan, problemnya apa? Virus. Maka reaksinya takut, tak nampak. Kita melawan dengan musuh yang kita tak nampak, takut dia boleh datang anytime. Maka apa dia punya reaksi? Takut dan sebagainya lah. Yang kedua, yang ketiga, maka dia siapkan solution. Solution dia siapkan dah. Apa solutionnya? Ada ubat, dia kata. Ada ubat. Kalau tak ada ubat, ada yang boleh membina ubat. Membuat ubat dalam badan. Buat ubat dalam badan. Dia kata, cocok dapat buat ubat. Badan boleh buat ubat. Gitu. Baik. Tengok-tengok ubat tu racun. Sudah. Jahatlah. Ubat tu racun. Ada kajian dah ni, dah ada kajian. InsyaAllah kita akan dalam proses nak membuktikan. Kalau saya tak dapat buktikan, tuan-tuan kena sambung apa yang kami buat. Kalau saya tak sempat nak buktikan, tuan-tuan kena sambung apa yang kami buat. Nak buktikan ni. Tiba-tibalah terbukti betul, maka ubat yang sebenar diberikan. Maka setelah ubat sebenar diberikan, kita ingat lega dah. Okeylah, aku dah tak payah nak kena ikut-ikut, pakai kad-kad, pakai mask apa, tak payah dah, contoh kan. Ubat dah selesai, pandemik dah tak ada. Tiba-tiba datang pula bencana alam. Datang pula bencana alam. Kita pun sibuk dengan ribut, dengan banjir, dengan tanah runtuh, dengan macam-macam. Sibuk dengan itu pula. Sibuk dengan itu pula. Kemudian bila kita ada, okey, tak apa, kita sama-sama tolong-menolong semua-semua. Kita boleh hadapilah bencana alam tu. Tiba-tiba ekonomi pula. Duit tak ada pula. Nak kerja tak ada pula. Trading, international trading terputus. Tak ada pula. Macam-macam terputus. Ini yang menakutkan orang ni. Baru nak, okey, tak apa, kita tanam sendiri lah. Tanam sendiri. Tanam makanan sendiri, sebagainya. Tanam cendawan ke, tanam apa ke, ikutlah apa nak tanam. Pulang. Tiba-tiba perang pula. Tiba-tiba Amerika dengan China berperang, bergaduh dekat Laut Cina Selatan. Dia tembak kapal China, tembak. Tiba-tiba kena Malaysia. Tak kena kapal Amerika, kena Malaysia pula. Kapal Amerika tembak, tak kena kapal China, kena Indonesia kena. Yang meletup kat kita.
perang kat laut. Faham tak? Jadi maknanya lepas satu, lepas satu. Kemudian berlaku serentak pula. Virus menyerang, ekonomi diserang, kan? Kemudian berlaku bencana alam, berlaku peperangan serentak. Kemudian berlaku pula perpecahan, dipecah-pecahkan kita serentak semua sekali. Pembunuhan lah, apa macam-macam serentak. Macam mana nak hadapi ni semua ni? Macam mana nak hadapi semua ni? Kita tak akan boleh menghadapinya melainkan hati kita bersih, hati kita kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kalau kita agakkan fizikal, kan? Hadis saya baca 2 malam yang lepas, Nabi kata apa? Sampai satu peringkat tak ada makanan langsung, tak ada makanan, air je ada. Sampai satu peringkat air pun cukup-cukup aja. Maknanya air pun tak ada. Air dia pegang, makanan dia pegang, ekonomi dia pegang, kesihatan dia pegang, tentera dia pegang, kan? Sistem pergerakan transportation, kita nak niaga ke apa, dia pegang, semua dia pegang. Nak buat macam mana? Dajjal pegang semua, kan? Sampai Nabi kata apa, kan? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada apa pun kat rumah nak buat apa, melainkan yang ada adalah makanan malaikat. Apa makanan malaikat? Ya Rasulullah, itulah makanan malaikat. Tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu makanan, itu minuman, itulah duit, itulah ketenangan, keamanan, itulah dia. Tak ada yang lain. Jadi siapa yang boleh berzikir dalam keadaan dibantu oleh Allah? Allah bantu dia dengan zikir dia. Allah takkan bantu dengan zikir kalau zikir kita dengan hati yang kotor, zikir kita dengan hati yang syirikkan Allah. Allah tak bantu. Allah tak bantu. Ini akhir zaman, di mana dia Allah mengizinkan Dajjal menguasai, tentera menguasai. Apa yang boleh bantu kita? Jadi sebab itulah wajib kita membersihkan hati kita. Wajib. Hukum bersihkan hati ni wajib, bukan sunat. Dan untuk membersihkan hati itu, para ulama telah melihat kepada bagaimana Nabi SAW memproses sahabat-sahabat dia, mendidik sahabat-sahabat dia. Apa yang diproses? Yang pertama sekali, kena kosongkan hati daripada segala syirik kepada Allah. Nombor 1, kena kosongkan hati daripada syirik kepada Allah. Maknanya hati kita nak benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin 100%, tak nak 0.0001% tak percaya. Tak, 100%. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan jadi orang majus, kata Nabi. Wa kulli ummah majus. Setiap umat ada majusi. Setiap umat ada majusi. Maka majusi di kalangan umat aku ialah yang menolak takdir. Menolak takdir. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa majusi dia yang menolak takdir. Kalau dulu kita kata Qadariyah, orang yang kata saya boleh buat sebagainya, Qadariyah. Semuanya saya, semuanya saya, semuanya saya. Tetapi dalam hari ini, maksud menolak takdir ini ialah dia tidak mempercayai Allah, tidak yakin dengan Allah. Dia rasa dia yang hebat, dia rasa dia yang boleh, saya boleh. Dia rasa segalanya dia memang betul. Kita nak gambarkan sini, kita nampak kita lah yang buat, tetapi hakikatnya Allah. Dan sebab tu kita nak kena kembali balik, bersihkan hati kita. Dan apakah yang hendak kita bersihkan? Setelah hari ini ramai orang tertipu. Yang kita sebut pada yang kuliah yang lepas tu ialah nafsu kita. Nombor 1 nafsu lah. Nafsu ni kan akan menyebabkan seseorang itu meninggalkan Allah sebagai Tuhan.
Allah berfirman dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Apakah kamu tidak pernah melihat? Apakah kamu tidak memerhatikan? Afara'aita man ittakhadha ilaha? Apakah kamu pernah tidak memerhatikan orang-orang yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya? Hawa nafsu sebagai Tuhannya. Hawa nafsu ni apa? Diri dia. Diri dia sebagai Tuhan. Lalu Allah membiarkan dia sesat dengan ilmunya, berdasarkan ilmunya. Allah membiarkan dia sesat. Allah bersalah. Walaupun dia tahu Allah sesat. Ini kenapa? Kerana dia mengambil hawa nafsu. Rupanya bila kita ambil hawa nafsu, maka kita akan disesatkan oleh Allah. Jadi apa hawa nafsu ni? Hawa nafsu ni bila kita fikir diri kita je, kita hawa nafsu lah. Kita nak kita je. Kita tak ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila hawa nafsu menguasai hati kita, maka pada masa itu iman akan hilang perlahan-perlahan. Iman akan hilang perlahan-perlahan. Maka akhirnya bukan Allah yang disembah, bukan Allah yang disembah, tapi dia menyembah hawa nafsu dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar di sembahyang. Di sembahyang. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira. Dibaca doa iftitah. Kalau dia rasa mood dia elok, dia baca. Tak elok, dia tak baca. Ambil yang wajib je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim sampai habis. Waladdallin amin. Allahu Akbar. Surah pun tak baca. Kenapa? Sekadarnya. Bukan dia menyembah Allah, dia menyembah nafsu. Sembahyang kerana nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa? Maka pernah tak kamu perhatikan orang yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya? Puasa kerana nafsu. Kenapa puasa? Kita kan orang Islam puasa. Tapi dia tak jaga mata dia, tak jaga telinga dia, tak jaga lidah dia. Bercakap, lepas saja fitnah orang, umpat orang. Dengar apa-apa saja. Puasa kerana nafsu. Kenapa? Kalau aku tak puasa, sebenarnya kalau saya tak puasa, sekali lagi anak saya tengok, ayah tak puasa ke? Ayah sakit gastrik kan. Malu nak jawab. Takkan ayah sakit gastrik kan? Kalau dengan orang lain kita boleh tipu, dengan anak boleh tipu, dengan isteri boleh tipu, dengan suami boleh tipu. Dan isteri kemain baik lagi, puasa sebagainya. Suami macam dajjal kan. Tapi puasa juga. Kenapa puasa? Kerana nafsu, bukan kerana Allah. Maka siapa-siapa yang merasakan dirinya itu, dialah Tuhan punya diri dia, maka dia beramal. Amalnya itu mengikut nafsu. Ini disebut, sebab tu saya sebut mula-mula tadi tadarruk. Kita kena latih diri kita merasai memerlukan Allah. Kita nak rasa kita perlu Allah. Dan hakikatnya kita perlukan Allah. Hakikatnya begitu. Kita ingat kita boleh hidup hari ini kalau Allah tak bagi kita hidup. Kita ingat kita boleh sihat hari ini kalau Allah tak bagi kita sihat. Kita ingat saya seorang doktor perubatan, saya seorang ahli gym, ada gym, saya owner gym. Tiap-tiap hari saya exercise. Saya punya isteri pula dietitian, menteri kesihatan, pakar makanan. Nak makan tepung tak boleh, nak makan gula tak boleh. Semua dia jaga jangan sampai perut saya ni boncit tak sihat. Isteri kita dietitian, dietitian kita panggil. Dietitian. Kan. Dia pula gym, dia pula doktor, medik, terror semua. Maka dia rasa dia sihat sebab dia. Sebab saya usaha, sebab saya ni saya. Kalau saya tak pergi gym, saya tak sihat. Nampak? Ini hawa nafsu. Sifat keakuan, aku punya gitu. Maka kita membuang iman kita pelan-pelan. Ini perkara yang berlaku. Sebab tu di dalam kaedah untuk kita membina kekuatan tadi, kita perlu memahami tentang bagaimana perlu kita melawan nafsu kita. Bukan sahaja nafsu, tetapi kita perlu membersihkan diri kita. InsyaAllah bahagian mujahadah an-nafs kita akan bincang nanti.
Kita akan tengok nafsu ni ada berapa peringkat. Kita akan bincang detail insya-Allah. Tapi hari ini kita nak tengok sikit tentang aslih akidah tadi. Ataupun kita nak islahul akidah tadi. Kita nak aslih akidah tadi. Jadi yang kita gambarkan kat sini, bagaimana sekiranya kita tidak membersihkan jiwa kita, maka maknanya jiwa kita ini buta. Jiwa kita ini buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ni surah apa ni? Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi al-a'ma. Dan siapa-siapa yang ada di dunia ini, wa man kana fi hadhihi al-a'ma, yang ada di dunia ini dalam keadaan buta. Siapa-siapa yang buta di dunia ini, fa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat dia akan buta. Wa adallu sabila, bahkan lebih sesat lagi daripada di dunia. Di dunia buta, kita boleh sesat. Di akhirat lagi teruk. Seorang sahabat menangis. Ya Rasulullah, Ibn Maktum menangis. Ya Rasulullah, aku buta ya Rasulullah. Ada sahabat buta, menangis. Ayat ni turun. Siapa yang buta kat dunia, maka ke akhirat akan lebih buta lagi, lebih sesat lagi, kata Allah. Allah firman dalam surah ni, ayat surah Al-Isra ayat 72. Maka sahabat yang buta menangis. Ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menggambarkan, bukan buta tu, bukan buta itu yang dimaksudkan, iaitu buta itu pandangan hati, basirah. Buta hati, bukan buta mata. Kalau gitu buta mata confirm ahli neraka, sebab dia tak nampak kat dunia, akhirat tak nampak. Tak, bukan. Yang buta di hatinya. Maka apa maksud buta di hati? Buta di hati, dia tak nampak Allah, tak melihat Allah, tak faham Allah, tak kenal Allah, tak sedar Allah. Dia tak sedar akan kehadiran Allah, kewujudan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, tak sedar, tak kenal Allah. Maknanya dia tidak melihat sifat Allah, af'al Allah, tidak melihat. Dia tengok pokok, nampak pokok aja. Dia tak nampak pencipta pokok. Dia tak nampak sifat-sifat Allah. Dia tak nampak nama asma Allah, zat Allah, dia tak nampak dengan hati dia, basirah. Kita sembahyang, kita rasa kitalah yang sembahyang. Hakikatnya kita sembahyang tu Allah bagi izin kita sembahyang. Hakikatnya kita sembahyang tu sebab Allah SWT memberi kekuatan kepada kita. Bukan saja tu. Hakikat sembahyang, kalau kita kaji lebih dalam, hakikat sembahyang tu Allah sebenarnya hakikat sembahyang tu melalui kita sebenarnya. Kalau kita fikir panjang-panjang, hal ini dalam sangatlah, kita tak fikir sampai sana. Sebab tu ada satu soalan. Contohnya ada satu soalan. Ustaz, saya dah mengamalkan zikir, buat semua wajib, semua saya buat, sunat saya buat semua, tapi hati saya rasa kosong. Hati saya rasa kosong, tak rasa apa-apa. Saya semayang, saya puasa, saya rasa tak ada apa-apa, hati saya ni kosong. Ataupun hati saya keras. Ini soalan. Hati saya rasa keras, tak ada rasa apa-apa. Saya tak rasa semakin sayang ke Allah, saya tak rasa semakin dekat dengan Allah. Saya baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, satu hari 10,000 kali dia baca. Banyak. Kita nak baca 100 pun sangat-sangat, dia 10,000 kali. Saya bangun malam, saya baca Quran, tapi hati saya rasa keras. Hati rasa keras. Hati rasa kosong. Dia kata kosong. Kataannya kosong. Macam mana Ustaz? Sedangkan saya dah ambil zikir itu, dan saya dah ambil bersanad, ada sanad. Zikir sanad, La ilaha illallah, ada sanad. Kalimah syahadah, ada sanad. Ada guru, ada murabbi, tapi hati saya kosong. Kat mana salah? Bila kita fikir balik, kenapa agaknya kita sembahyang tapi tak rasa apa-apa? Kita puasa tapi kita makin rasa lemah, letih. Kita bangun malam ngantuk. Kita tak rasa nikmatnya, tak rasa seronoknya. Rupa-rupanya nombor satu, kita rasa kita yang beramal. Kita rasa kita yang beramal. Kita tak rasa kita beramal tu
Allah bagi kita amal. Allah bagi taufik kepada kita. Kita tak rasa Allah di dalam amalan kita. Kita masih rasa kita, aku yang buat. Maknanya dalam hati kita kosong daripada Allah. Hati kita kosong daripada merasai kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kehendak Allah yang mengizinkan kita beramal. Kita rasa kita yang beramal. Sebenarnya hakikatnya Allah yang beramal melalui kita. Maksudnya Allah memerintahkan kita. Allah bagi kuasa kat kita, Allah bagi tenaga kat kita, Allah bagi ilmu kat kita, Allah bagi perasaan nak beramal kat kita. Allah mengizinkan. Kita tak rasa Allah tadi. Kita nak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita rasa kita. Ni aku, keakuan ni. Jadi akibatnya, walau kita beramal, kita kosong daripada Allah. Kosong. Kita kosong, tak meningkat, tak mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Ini masalah orang yang dah beramal. Orang yang tak beramal, masalah lain pula. Masalah orang beramal tak meningkat. Beramal tak meningkat. Sebab hati tidak dibersihkan. Sebab tu bila kita beramal, kita nak berzikir, kita kena bersihkan. Nombor satu, kita rasa, saya sebut tadi kan, tawaduk. Tawaduk ni menyerah diri pada Allah. Menyerah diri pada Allah. Benda tadaruk, kita rasa perlukan Allah. Kita rendah diri. Kita rasa kita boleh cakap ni, kita boleh zikir ni, kita boleh sembahyang ni, Allah bagi. Allahu Akbar, kita rasa apa? Kita rasa syukur ke Allah. Terima kasih Allah bagi aku sembahyang. Kita membuat sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan penuh rendah hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji pada Engkau ya Allah, yang izinkan aku sembahyang, yang izinkan aku berzikir, yang izinkan aku baca Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita rasa rendah diri ke Allah, rasa keagungan Allah. Izinkan aku sembahyang, izinkan aku berpuasa, izinkan aku berzikir, baca Quran. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih ya Allah. Aku ni jahat, aku banyak dosa, aku ni berjahil, tapi Engkau bagi aku sembahyang ya Allah. Menitik air mata. Ini orang yang membaca, berzikir bersama Allah. Kosongkan hati daripada diri sendiri, rendah diri pada Allah, bersihkan daripada diri kita sendiri. Maliki yaumiddin. Kita pun menuju kepada, nak menuju kepada yaumiddin, hari akhirat. Kita rasa Allah, ya Allah, aku sedang menuju pada Engkau ya Allah. Engkaulah Malik, Engkaulah Raja, Engkaulah pemilik kepada yaumiddin, hari kalau ad-din itu agama, hari akhirat, kehidupan yang sebenar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca dengan hati yang rendah, sayang ke Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku sembah, kepada Engkau ya Allah aku rokok, aku tunduk. Hati rendah. Hanya kita nak buang perasaan aku dak, hanya kepada Engkau ya Allah, Engkau sahaja. Wa iyyaka nasta'in. Dan segala yang aku hajat kepada Engkau aku minta ya Allah. Hanya kepada Engkau aku minta. Maknanya kita boleh makan, boleh minum, boleh hidup, boleh sihat. Kita boleh bergerak, boleh melakukan semua amalan kita, hanya Engkau lah yang mengizinkan ya Allah. Kita baca tu, subhanallah, kita baca boleh menangis, merasai kehebatan Allah, rasa rendah diri kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan orang-orang yang jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni Al-Quran. Ya Allah, hidupkan aku bersama Al-Quran. Ya Allah, hidupkan aku bersama Al-Quran. Ini hati yang dibersihkan. Hati yang dibersihkan. Hati yang dibersihkan inilah baru dia boleh melihat, baru dia boleh faham, boleh sedar tentang sifat Allah, perbuatan Allah tadi, nama Allah tadi. Kalau kita tidak ada perasaan begitu, maka kita tak boleh nampak tentang hakikat kekuasaan Allah tadi, rububiyah dan uluhiyah Allah tadi. Maka kita takkan kenal Allah. Bila kita tak kenal Allah, macam mana kita nak sayang Allah? Bila tak kenal Allah, macam mana nak cinta Allah? Bila tak kenal Allah, tak sayang Allah, tak cinta Allah, macam mana nak beribadah pada Allah? Itu yang jadi sembahyang tu jadi kerana nafsu. Kenapa sembahyang?
Aku seronok sembahyang. Bukan sembahyang kerana rasa nak dekat dengan Allah, rasa sayang ke Allah, tapi kerana best sembahyang. Kenapa? Imam sedap baca. Kalau imam tak sedap baca, tak pergi masjid. Kenapa tak pergi masjid? Imam baca tak sedap macam orang kampung baca. Aku kalau sembahyang sebenarnya paling-paling sudah isi punya style. Kan imam Mekah ni, kita pergi tempat-tempat yang ni kan. Kenapa? Sembahyang kerana nafsu, sembahyang nak sedap, nak seronok. Sembahyang. Dia bukan sembahyang ni nak kena pandai baca Quran. Tak semestinya. Sembahyang penghayatan. Bukanlah salah imam yang baca baik, bukan, lagi bagus. Imam baca baik lagi bagus, lagi sedap, lagi bagus kan. Tapi hati kita bersama Allah tadi, itu masalah dia. Bukan masalah imam, masalah hati kita dengan Allah. Kita sembahyang di belakang imam ni, Imam A. Dan Imam A ni sekolah agama, mungkin sekolah agama setakat senawi 1-2 yang gitu je, ataupun sekolah agama darjah 1-2 lah kita kata. Kita dah ada PhD dalam syariah, belajar di UKM pengajian agama. Ada ke pengajian agama? Ada kot. Lepas tu pergi pula ke Jordan kan, usul fiqh, buat master. Pergi Madinah kan, buat lagi PhD. Balik-balik duduk belakang imam kampung. Allahu Akbar. Tengok imam kampung pun dalam pakaian yang lelek-lelek, bau busuk, minyak wangi pun tak pakai, takkan minyak atar pun tak ada. Miskin. Rasa hati. Tak rasa ilmu tu Allah punya, tak rasa kekuatan tu Allah punya. Kita rasa kita punya. Sebab tu kita bangga-bangga diri kita. Saya PhD tahu, jangan main-main. Bangga dengan PhD. Orang tak panggil. Orang tak panggil Dr. Nur Azman, tak panggil. Dr. Nur Azman, jangan panggil. Kenapa tak ada doktor kat depan tu? Ada seorang muda, Datuk kan, Datuk Dr. A contohnya. Tak ada kata mana-mana kan. Dr. A mana? B lah, B. Datuk Dr. B ya. Tiba-tiba dia panggil B je. B je. Aku ada datuk tau, aku ada doktor tau. Kau tak panggil aku datuk dan doktor. Contoh. Dia rasa datuk tu dia punya, dia rasa doktor tu dia punya. Betul tak dia punya? Betul lah dalam sijil tu ada nama dia, tapi hati dia tak rasa Allah punya. Maka dia berbangga lah dengan apa yang dia ada. Contoh, kita handsome, cantik kita handsome, dengan make up apa semua kan, make up cantik. Cantiknya awak hari ni. Kita pun bangga dengan kecantik. Tak rasa cantik itu Allah punya, tak rasa. Kita cantik kita punya, maka kita berbangga. Tu lah kau tak pandai pergi salon, tak pandai buat ni buat tu. Contoh, kita rasa keluarga kita, kita bangga dengan keluarga kita, rasa keluarga kita rasa keluarga itu kita punya. Kita rasa Allah punya. Ini kita nak mentarbiah diri kita, tadarus dengan Allah, nak membersihkan. Apabila kita tidak mengenal Allah, hakikat dialah Tuan punya, dialah pemilik kita, dialah maharaja kita, dialah yang menjadikan kita, semua sekali itu. Maka pada masa itu terputus kita daripada dia. Walaupun kita beramal, macam mana kita nak meningkat? Macam mana dapat pertolongan Allah bila kita beramal lagi dan terputus daripada dia? Inilah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat hatta dengan suasana apa pun sentiasa terikat dengan Allah. Contoh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, ketika tengah perang lawan, akhirnya dia berjaya. Sayyidina Ali ni hebat dia, kehebatan dia, keberanian dia, muda dia, tenaga dia. Berperang-perang dia jatuhkan musuh. Dia nak pancung dah musuh tu, nak pancung di medan perang, nak pancung, tiba-tiba musuh ludah dia. Ludah dia kan. Kena air liur dia. Marah tak? Kalau kita bukan pancung, lepas tu cincang. Kalau kita lah, cincang dia. Sebab kau ludah aku cincang. Sayyidina Ali tinggalkan musuh tadi. Yang dah terjatuh dah, pedang dah jatuh di tempat lain, dah terjatuh nak kena tikam, dah nak pancung, dia ludahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak jadi bunuh, pergi tempat lain, lawan dengan orang lain pula. Yang orang tadi tu heran, tadi beria sangat nak bunuh aku,
Dah nak pancung je, tiba-tiba kau tak bunuh aku. Kejar balik Sayyidina Ali. Oi Ali, kenapa kau tak bunuh aku? Malu aku ni. Ni orang dulu perang kan. Ali kata, engkau ludah aku. Bila engkau ludah aku marah kat engkau. Memang marah, bukan tak marah. Bukan Sayyidina Ali tak marah. Aku marah, tetapi apa? Aku bimbang, aku pancung kau nanti. Aku pancung kau bukan kerana Allah. Aku pancung kerana marah aku kat kau. Nampak? Sahabat-sahabat dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai marah tu pun diikat dengan Allah. Sebab mereka tahu bahawa mereka berperang, mereka sembahyang, mereka berpuasa, semua itu dengan izin Allah, kuasa Allah. Duduk di bawah kepimpinan Allah Subhanahu Wa Taala, pengurusan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi tak nak buat satu benda pun bukan kerana Allah. Ini sahabat-sahabat Nabi. Kita macam mana? Ini tarbiyah Rasulullah SAW. Boleh kita marah kerana Allah, boleh. Tengah tenang-tenang, tengah rehat-rehat, bolehlah ikut kan? Kenyang perut, bolehlah semayang. Cuba lapar. Cuba lapar, boleh semayang dengan khusyuk. Perut gerogok, perut bunyi macam-macam, bunyi-bunyi kan. Tengah lapar ni boleh semayang. Boleh semayang. Tak, kita kena makan dulu. Kenapa? Rasulullah SAW kata, kalau makanan sedang kena makan sebab nanti sekali semayang tak khusyuk. Bukan sebab semayang tak khusyuk, sebab memang nafsu kita nak makan. Bukan ikut sunnah. Boleh kita kalau lapar sangat makan solat khusyuk, boleh. Pernah cuba tak? Tak makan banyak hari, minum air je. Kata Syekh Abdul Azam rahimahullah, dia kata latihlah keluarga kamu makan roti kering dan air sejuk. Dalam seminggu sekali ada makan roti kering, maknanya puasa lah. Ataupun tak makan mewah lah. Latih. Sebab sesiapa yang tidak biasa susah, maka dia tidak boleh beribadah pada Allah, tidak boleh berjuang pada jalan Allah. Siapa yang tak biasakan dirinya susah, payah hidup ini, maka dia tidak boleh berjuang. Sebab tu di akhir zaman ni jangan cakap pasal berjuang kalau kita masih lagi memikirkan makanan apa nak makan hari ni. Hotel mana nak tidur? Kita nak pergi cuci kat mana? Masih berfikir tentang dunia ni. Jangan cakap pasal berjuang. Jangan cakap pasal berjuang. Kenapa? Sebenarnya kita berjuang nafsu. Kalau pergi satu tempat, mesti ada tempat tidur yang hebat, yang elok. Kuang-kuang ada aircon, kata. Tak ada aircon, tak maaf, saya tak pergi. Nak pergi ceramah. Duduk kat mana ni? Adalah hotel 3 star ataupun 2 star atau 1 star. Ada aircon tak? Aircon adalah tuan. InsyaAllah kuang-kuang aircon lah. Aircon? Ini bukan orang Malaysia lah, orang tempat lain. Orang kat Amerika lah. Nak sebut kat sini, kita nak kena rasai untuk nak benar-benar membuang diri kita. Bukan buang diri kita, kita tak mengaku, kita tak. Itu maknanya kita membersihkan keakuan tadi. Ini nombor 1. Sehingga kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan sehingga kita sayang ke Allah. Sehingga sayang ke Allah. Sehingga sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita sayang kepada Allah, barulah seseorang itu akan mencari Allah. Macam kita sayang ke anak kita kan. Anak kita tak balik, patutnya balik ni, cuti ni, cuti raya patut balik. Bayangkanlah tak ada pandemik kan, tak ada PKP semua, boleh balik kan. Tapi tiba-tiba tak balik, kita telefon, Mat tak balik ke Mat? Mak rindu ni. Oh mak ada exam lah mak, ada terpaksa study sikit, mungkin lewat sikit balik dalam seminggu kot. Cutinya 2 minggu, lewat seminggu balik. Tak apalah Mat, belajarlah. Kita pun sabar, tunggu. Masuk seminggu, kita telefon lagi, Mat dah habis exam dah, nak balik ke? Tak balik ke? Ni insyaAllah nak habis dah, insyaAllah balik. Kita ternanti-nanti yang kita sayang anak kita tu. Saya cakap ini sebab ramai kita dah berumur dah, ada anak, cucu pun ada dah. Ternanti-nanti nak jumpa orang yang kita sayang, terutamanya dia kalau dah lama tak berjumpa kan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, kita buat muhasabah diri kita sama-sama. Kita ternanti-nanti tak nak jumpa Allah? Kita tertunggu-tunggu tak nak semayang, nak solat? Ternanti-nanti pukul 12, pukul 1 masuk waktu zuhur, ternanti-nanti nak semayang. Ternanti-nanti waktu asar, ternanti-nanti waktu malam. Malam nak bercakap dengan Allah, malam paling best.
ternanti-nanti yaumul hisab, nak jumpa dengan Allah. Kita takut tak? Takutlah dosa kita banyak. Memang kita takut. Dosa siapa tak dosa? Tak ada orang tak ada dosa, semua ada dosa. Tapi Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sayang ke Allah, sayang ke Allah, tapi ternanti-nanti nak jumpa Allah, rindu nak jumpa Allah. Siapa yang rindu jumpa Allah, maka Allah ampunkan dosa dia. Kita hari ni tak rindu ke Allah. Bukan tak rindu, sayang benda. Bukan tak sayang, kenal benda. Kita masih lagi diri kita, masa diri kita ni, aku punya, aku kan. Ni aku punya, ni aku punya, ni rumah aku punya. Ini anak aku punya, ini harta aku punya, ni kerja aku, ni bisnes aku. Kita masih merasai. Kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya pemilik. Dan sebab itulah dalam hal ini, maka kita tidak membersihkan diri kita. Maka sekurang-kurangnya ada beberapa perkara di sini saya sebut, perkara yang perlu kita bersihkan daripada hati kita. Dari sudut secara umumnya. Yang pertama, bersih daripada syirik. Bersih daripada syirik. Yang kedua, bersih daripada buruk sangka dengan Allah. Maknanya kita mungkin mentauhidkan Allah, mungkin kita kata Allah sajalah la ilaha illallah, tapi kita dengan Allah ada krisis, ada masalah. Contohnya Allah bagi kita satu yang kita tak suka, kita pun buruk sangka kat dia. Jadi yang pertama, bersih daripada syirik. Yang kedua, bersih daripada hubungan yang kotor dengan Allah. Contohnya buruk sangka. Kita buruk sangka dengan Allah. Ini pun nak kena bersihkan juga. Kita akan tengok proses, kita akan tengok kemudian. Saya cukup sebut umum dulu. Tak mau buruk sangka dengan Allah. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, yakinlah bahawa Allah SWT amat menyayangi kita. Amat banyak kali amat lah menyayangi kita. Allah sayang sangat pada kita. Yakinlah. Sebab itulah bagi kita yang ada iman, ada Islam, ada pula kesedaran akhir zaman, Allah sayang sangat pada kita. Kita yang tak sayang Allah. Kita tak ada perasaan pun dengan Allah. Apa bukti kita tidak ada perasaan? Kita marah bukan kerana Allah. Kita seronok bukan kerana Allah. Kita takut bukan kerana Allah. Segala yang ada dalam hati kita, syuur, segala gharizah, segala perkara yang menjadi perasaan kita tidak terikat dengan Allah, tertanda kita tak sayang Allah. Jadi apabila kita dah mula sayang kerana Allah, marah kerana Allah, bimbang kerana Allah, semua tu, maka kita dah mula membina kekuatan hubungan. Ini orang yang sentiasa berbaik, menjaga ta'alluq billah, ta'alluq billah, menjaga hubungan dengan Allah. Dia tidak buruk sangka dengan Allah. Macam mana tanda buruk sangka, tuan-tuan? Buruk sangka ni bila kita rasa tak patut berlaku. Jadi kita nak kena baik sangka dengan Allah. Husnul zon. Jangan kita mati melainkan dalam keadaan husnul zon dengan Allah. Baik sangka. Allah bagi kita sakit, kita kata, ya Allah, aku layak terima sakit ni. Aku minta kekuatan padamu ya Allah untuk sabar. Minta sabar ke Allah. Allah bagi kita miskin, ya Allah, aku layak untuk miskin. Ya Allah, berilah kekuatan pada aku untuk sabar dan redha. Kita minta sabar dan redha. Ini baik sangka. Baik sangka, hati kita tenang dengan apa yang Allah beri. Apa yang Allah beri, hati kita tenang. Itu baik sangka. Dia akan membawa kepada sabar, membawa kepada redha. Siapa yang redha kepada Allah, maka Allah akan redha kepada dia. Bagaimana Allah melihat kita? Allah melihat kita bagaimana kita sangka pada Allah. Bagaimana persangkaan kita kepada Allah, begitulah Allah menilai kita. Kalau kita berbaik sangka dengan Allah, maka Allah akan menilai kita sebagai hamba-Nya yang tinggi. Lagi tinggi baik sangka kita pada Allah, maka lagi tinggilah kedudukan kita di sisi Allah. Sebab tu hari ini kita kena tengok balik. Kita sentiasa komen, sentiasa rasa tak sedap apa-apa berlaku. Kita tahu benda tu tak bagus, tak elok, tapi ini kehendak Allah. Kita nak kena rasa. Nak kena rasa apa?
Tak kena rasa kita ni hamba, Allah ni Tuhan. Habis boleh minta tak? Boleh minta. Mintalah supaya balak dijauhkan, boleh. Minta. Dan Allah suruh minta pada dia. Jangan minta pada kawan. Jangan minta pada sahabat-sahabat kita. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah bersih daripada dosa. Perkara haram. Kan? Dosa. Dosa besar, dosa kecil. Bersih. Perkara besar, perkara kecil, dosa-dosa. Yang ketiga dosa. Yang keempat, bersih daripada kan sikap-sikap jahat, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang menzalimkan diri sendiri. Kita buat pada diri kita ni. Biiznillah juga, tapi kita pilih. Sifat diri sendiri apa? Contohnya, dengki ke orang, buruk sangka ke orang pun sama juga. Hasad pada manusia lain. Tu sifat-sifat buruk lah tu. Kan? Kita dengki pada orang. Tengok orang tu dah mula dia kenali, tengok orang tu dia mau mendengki. Ngumpat, fitnah. Tu sifat-sifat yang buruk. Mazmumah. Nanti kita bincang. Dosa. Dosa, mazmumah. Dan akhir sekali, nak buang, bersihkan daripada segala perkara yang sia-sia. Segala yang sia-sia dalam hidup kita, kita nak bersihkan. Apa maksud sia-sia? Bila hati kita ni fokus pada dunia, sia-sia lah. Contoh, kita tak sayang dunia, tapi fokus kat dunia. Contoh, hati kita kena fokus pada perjuangan di dunia. Tak apalah. Fokus pada akhirat, fokus pada Allah. Kita nak mati dah, tuan-tuan dan puan. Kalau saya tanya dengan tuan-tuan dan puan, berapa lama nak hidup di atas muka bumi ni? Berapa lama kita nak hidup atas muka bumi? Maka sudah tentu ada paling kuat pun kita cakap, paling kuat lah mungkin kita kata saya nak hidup dalam 50 tahun daripada sekarang, ataupun 60 tahun daripada sekarang. Maksudnya umur kita 100 tahun lebih lah kata. Saya tanya dengan tuan-tuan, tuan-tuan nak hidup tak 300 tahun kat dunia ni? Tuan-tuan nak hidup tak? Ada tak kita nak hidup sampai umur 300 tahun? Orang paling tua di dunia. Saya yakin tak ada. Kenapa tak ada? Jadi titlenya Guinness World of Record and paling tua di dunia. Tapi nak makan pun orang kena suapkan. Nak kencing berak orang cebokkan. Nak tukar baju orang tolong pakaikan baju kita. Mandikan kita kata diam gitu. Tapi 300 tahun orang paling tua di dunia. Rekod, world record paling tua 350 tahun. Kita nak jadi orang paling lama duduk kat dunia ni. Orang beriman tak mau duduk lama, tuan-tuan. Dunia ni penjara. Dunia tempat kesusahan, tempat ujian. Dunia ni fitnah. Akhirat yang sebenar. Sebab tu saya tengok kawan-kawan saya ramai mula mati. Orang baik-baik ramai mati, tuan-tuan. Saya tengok balik, orang baik-baik ramai meninggal dunia. Allah ambil dia. Mungkin Allah tak nak dia berhadapan dengan fitnah Dajjal. Jadi nak sebut kat sini, tuan-tuan, kita hidup ni tak lama lah. Dan kita pun tak nak hidup lama kat dunia ni. Berapa lama nak hidup? 500 tahun nak? Saya doakan tuan-tuan hidup 500 tahun nak? Sama-sama kita doakan. Siapa nak hidup 500 tahun? Bagi mesej kat sini, PM kat sini. Mesej kat sini, saya nak hidup 5 tahun. Kita pakat-pakat doa. Boleh hidup 500 tahun. Tapi kita hidup 500 tahun, nak makan pun orang suapkan. Dah tak larat dah. Sampai anak-anak benci tengok kita. Kita bergantung dengan orang pula nak menjalani kehidupan kita. Buat apa? Baik kita hidup dan mati dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Tak kira umur berapa. Dalam kubur, bila kita beriman, bila kita beramal, bila kita mendapat rahmat Allah, dalam kubur jadi syurga. Syurga, tuan-tuan. Syurga. Dalam kubur pun dah dapat nikmat. Lagi best daripada hidup kat dunia ni, dalam kubur. Tapi kalau kita tidak bersama dengan Allah, tidak bersama perjuangan Islam, tidak mati syahid, dalam kubur tu lubang yang sempit. Jadi hakikatnya kita sendiri pun tak nak duduk lama kat dunia ni. Hakikatnya kita pun tak nak hidup lama kat dunia ni. Hakikatnya. Tapi kenapa kita pilih dunia? Kenapa kita masih tergila-gila dengan dunia?
Kenapa kita masih tergila-gila dengan Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala yang lain, sehingga kita melakukan perkara yang sia-sia dalam hidup kita? Benda yang sia-sia dalam hidup kita. Bukan sia-sia kat dunia ni, sia-sia kat akhirat. Ini adalah perkara yang kita kena bersihkan daripada diri kita. Berapa dah ni? Oh, dah masuk waktu dah. Jadi itu insya-Allah tuan-tuan, kita sambung lagi besok. Kita sambung lagi besok. Bagaimana kita nak membersihkan? Dia ada bersih 5 perkara tadi kan. Saya sebut 5 perkara. 5 perkara ni kita nak bersihkan. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Jadi kita akan cuba melihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur nisfu iman. At-tuhur nisfu iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Membersihkan diri itu sebahagian daripada iman. InsyaAllah kita akan sambung besok. Sebab sekarang dah apa ni? 10:30 lebih ya. 11. 10:30. Tadi kita start 9:30. 9:30, 10:30. Boleh tak? Sama besok lah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan, malam ni kita ada sesi live, FB live. Saya nak cuba bincang sikit tentang apa yang berlaku sekarang. Apa yang berlaku sekarang. Kalau ada kesempatan insyaAllah. Kalau tidak, besok malam lah. Kita akan sambung sikit apa yang kita bincang malam beberapa malam yang lepas. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah tuan-tuan puan-puan, mari sama-sama kita baiki diri kita. Mulai daripada hari ini kita tanamkan sifat tawaduk kepada Allah. Rasa rendah diri pada Allah. Dengan Allah nak kena rendah diri, ini nombor 1. Ini tanda kita mengislah akidah kita, mengislah uluhiyah kita. Tanda kita mengislah uluhiyah kita, kita mula rasa tawaduk kepada Allah. Kita mula merasa tadarruk kepada Allah. Kita rasa memerlukan Allah. Kita nak sembahyang. Sebab tu bila kita memerlukan Allah, nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Automatik. Nak tidur, bismillah. Ada je bismillah. Dengan nama Allah aku mulakan segala-galanya. Kita nak sembahyang pun bismillahirrahmanirrahim. Jadilah kita orang yang sentiasa melaksanakan sesuatu dengan nama Allah, dengan sifat Allah yang maha hebat. Kita rendah diri. Tadarruk, kita fakir, kita memerlukan Allah, maksima. Kita nak maksimalkan rasa memerlukan Allah. Bukan maknanya kita tidak berusaha, bukan maknanya kita tidak melakukan kita kata usaha-usaha fizikal ni. Tak. Kita buat apa yang fizikal baik, yang hati baik, segalanya kita nak ada perasaan kita, hati kita tadarruk, hati kita merasai kekuasaan Allah, kekuatan Allah, merasai kehebatan Allah, sehingga kita membuat benda tu dengan perasaan rendah diri pada Allah. Ini sifat hamba. Ini adab seorang hamba. Adab seorang hamba. Bila kita buat ini, insya-Allah barakah amal kita. Barakah amal kita. Cubalah. Cubalah. Hari ini kita buat, terputus daripada Allah. Walaupun kita berzikir, terputus daripada Allah. Walaupun sebut la ilaha illallah, terputus. Sebab kita masih rasa yang kita yang mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedangkan hakikatnya Allah memberi kita kuasa, Allah memberi kita kekuatan, Allah memberi kita keizinan kita ucap. Kita nak rasa itu pun Allah yang bagi tu. Jadi bila kita tu, barulah kita jadi barakah. Dia akan berkembang, amal akan berkembang sebab kita rendah diri ke Allah. Kita tadarruk pada Allah. Dan inilah insya-Allah kekuatan seorang hamba. Kekuatan seorang hamba bukan pada kekuatan dia. Kekuatan seorang hamba apabila Allah tolong dia. Kekuatan kita bukan pada kita. Kekuatan kita bila Allah tolong kita, bila Allah bantu kita, bila Allah izinkan kita melakukan sesuatu, itu kekuatan kita. Jadi hamba dia rasa macam itu. Bila dia rasa macam itu, insya-Allah dia akan Allah akan bagi lagi, akan bagi kan, bersyukur kan. Apabila kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmat kamu. Ini syukurlah ni. Kita bersyukur, tambah barakah. Kita baca zikir je, tapi barakahnya melimpah-limpah. Kerana Allah SWT amat menyayangi hambanya yang merendahkan diri pada dia. Hambanya yang sombong, yang takbur pada dia, Allah laknat. Seperti iblis. Allah laknat. Seperti iblis. Hebat iblis, tapi Allah laknat. Kenapa? Dia takbur, sombong.
Ini kita sebagai hamba rasa macam itu. InsyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Wasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها رشاد في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا يا الله من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين اللهم اجعلنا يا الله يا رحمن يا رحيم من المهديين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.